Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So, insyaAllah hari ini kita akan sambung apa yang kita habis minggu lepas. Kalau ikutkan saya punya nota, kita habis minggu lepas dekat nombor soalan nombor 25 lah. So, hari ini insyaAllah kita akan terus sambung soalan nombor 26. So, apa kita tengok dulu bahagian section C, soalan nombor 26, 26A dan juga saya akan teruskan tu. So, 26A 1, nyatakan keadaan sepunya terkecil bagi 5 dan 15. Lepas tu kedua, tandakan right pada faktor yang betul bagi 72. Okey. Alright, so insyaAllah kita terus tengok macam mana cara kita nak cari jawapan untuk gandaan sepunya terkecil. Okey, antara cara yang boleh kita buat ialah kita boleh buat pembahagian berulang, iaitu pertama sekali kita ambil dua nombor, iaitu 5 dan juga 15. 5, 15. Lepas tu kita boleh bahagikan dia. Mana yang kita boleh bahagi dua-dua terus? Senang 5 lah. 5 kita boleh bahagi dua-dua, di mana dia jadi 1. Dan ni jadi 3. Lepas tu sebabkan ianya GSTK, jadi kita jadikan semua 1. Kita boleh bahagi dengan 3. So ni jadi 1, 1 tak boleh bahagi dengan 3. So terus sebagai 1 sahajalah. So daripada situ kita boleh terus darabkan sahaja semua nombor sebelah kiri ni, iaitu 5 dengan 3, dan kita akan dapat nilai dia ialah 15. So 15 ialah gandaan sebenarnya terkecil untuk kedua-dua, 5 dan 15. Okey, seterusnya. Tandakan right pada faktor yang betul bagi 72. 5 ke 9 ke 12. Okey. Berapa sebenarnya? 5, 9, 12. Dia 12. boleh buat pada 12. Okey, betul, 12 boleh. Ada satu lagi boleh. Jadi sebenarnya 9 pun boleh lah. Kedua-dua ni adalah faktor untuk 72. 5 tak. Okey, seterusnya B. Terap nampak lah Okey, sorry. Okey, B. Raja Ampat menyediakan package dan harganya masing-masing. So ada botol-botol tin RM19. Botol tin RM28. Bina dua persamaan linear dalam X dan Y dengan keadaan X
Dan Y mewakili harga bagi satu botol dan satu tin masing-masing. Lepas tu hitung nilai X dan Y. Okay. Okay, so soalan nombor B. Boleh nampak menunjukkan package dengan harganya masing-masing. So kita ada botol, kita ada tin, kita ada botol, kita ada tin dan kita ada harga dia lah. So apa dia nak? Dia nak suruh kita buat dua persamaan linear dalam X dan Y dengan keadaan X dan Y mewakili harga bagi satu botol dan juga satu tin. Okay. Okay. Pertama sekali kita tahu X bersamaan dengan botol dan Y bersamaan dengan tin lah. Okay. Ini botol. Ni tin. Lepas tu dua persamaan yang boleh kita buat iaitu persamaan yang pertama iaitu kita tengok pada persamaan yang dekat atas ni. Okay, persamaan yang kat atas ni iaitu 3 botol dan juga 2 tin bersamaan dengan 19 tin. Okay, so kita punya formula apa yang boleh kita buat ialah 3 botol iaitu 3x, maksudnya 3 botol darabkan dengan harga satu botol tu. Kalau kita tambahkan dengan 2 tin iaitu 2y, mestilah bersamaan dengan 19 ringgit. Lepas tu satu lagi ialah satu botol 4 tin berharga 28 ringgit. Okay. Satu botol ataupun X sahajalah boleh kita tulis. X tambah 4Y bersamaan dengan 28. Itu nombor satu. Okay, nombor dua.
hitung nilai Ya, X dan Y. Ya saya. Tak ada apa-apa. Okey. So tu dia punya untuk 1 dan juga 2 lah. Okey. So seterusnya apa yang perlu kita cari? Kita perlu cari dia punya X dan dia punya Y. X dan Y dia kalau kita nak cari apa yang boleh kita guna? Kita boleh gunakan Sama linear je tu. persamaan linear, betul. Okey. Dah buat ke? Ke tengah nak buat? Kalau nak try saya bagi awak buat dulu. Okey. Biasa mungkin awak tengah buat tak apa. Saya dah tunjuk dia punya dua persamaan yang boleh kita buat tu. So daripada dua persamaan yang ada tu, cuba awak buat persamaan linear untuk dapatkan jawapan X dan juga Y. Okay. Okey, jumpa. Kita bagi terus semua So kita ada dua persamaan, 3x tambah 2y sama 19 dan juga x tambah 4y sama 24. So antara cara mudah kita boleh buat, kita boleh buat apa? Substitution. Okay. Atau kita juga boleh buat subtraction lah, kita buat penolakan lah. Dalam keadaan ni sebenarnya penolakan paling mudah, iaitu kita boleh samakan dia punya y dia dengan cara yang nombor satu ni, okay, katakan ini adalah nombor satu lah yang ni ialah nombor 2. Apa yang boleh kita buat ialah yang nombor satu ni dengan 2 dahulu. Okay, dari situ kita darab dengan 2, kita akan dapat 6x tambah 4y bersamaan dengan 9 darab 2 akan dapat 38. So ni adalah persamaan yang ketiga. So dari situ apa yang boleh kita buat? Kita tolak persamaan 1 dengan persamaan 3 dengan persamaan kedua. Maaf. Okay, kita tolakkan dia. Dan kita dapat satu lagi persamaan, iaitu 5x akan bersamaan dengan 10. So x kita akan dapat 2.
Seterusnya apa yang boleh kita buat? Kita masukkan saja X di dalam salah satu ni lah. Okay, paling senang kita masukkan dekat nombor 2 sebenarnya. Kalau tengok nombor 2 paling senang. Atau nombor 1 pun boleh, tak ada masalah. Okay, let's say kita masuk nombor 1 lah. Kita masukkan yang nombor 1 iaitu 3X tambah 2Y. So 3X atau 3, 2 lah. Okay, tambah 2Y bersamaan dengan 19. Itu kita akan dapat 2Y bersamaan dengan 13. Dan kita akan dapat Y bersamaan dengan 6/5 kosong. Okey, betul. 13 bahagi 2 lah. Okey. Kita akan dapat 6/5. So itu adalah, kita jumpalah Y 6.5, X 2. Settle. Okey. So C, senaraikan semua nilai integer X yang memuaskan ketidaksamaan linear. Very good. X tolak 5/3 lebih 1 sama dengan 1 tolak X. Dan 3X tolak 2/4 lebih rendah daripada 4. Okay. Try dulu je.
soalan ni kita ada dua ketidaksamaan linear. Dan apa suruh kita cari? Dia suruh kita cari, boleh tak ada masalah. Ya. Sekejap, kita ulang balik sebab ada kawan kita minta untuk tengok balik. So ini adalah dua persamaan yang boleh kita buat. Ni persamaan pertama dan ni persamaan kedua. Lepas tu dia suruh kita cari X dengan Y. So kita Macam mana dapatkan persamaan ketiga? macam mana dapat ni? Okay, nice. Dia tengok kepada soalan kita tadi. Okay, soalan kita tadi dia bagi tahu kita rajah 4. Okay, dia ada package lah dengan harga dia. So kita ada package iaitu 3 botol air, 2 tin kat sini kan. Yang ni 1 botol air, 4 tin. Dia bagi tahu kita X mewakili harga untuk 1 botol, Y mewakili 1 harga tin. Tadin. Jadi satu package ni kita boleh jadikan satu persamaan, iaitu 3 biji botol kalau kita darabkan, kalau kita darabkan dengan harga dia iaitu X, kalau kita darabkan dengan harga dia iaitu X, kita boleh jadi 3X lah. Itu bermaksud 3 darab dengan harga X. Dan kalau kita tambahkan dengan 2 biji, 2Y. darabkan dengan harga tin iaitu Y, 2 biji tin dengan harga tin, akan dapat harga dia RM19. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, 1 botol ni, so 1X, atau awak boleh tulis X sahaja, tak ada masalah, X. Okay. Tambah dengan 4 tin. 4Y lah. Bersamaan dengan 28. 8. Sebab ada 4 tin kat sini. 1, 2, 3, 4. So 4Y bersama dengan 28. So daripada situlah kita dapat 2 persamaan tadi. So basically untuk yang ni sebenarnya dia tak ada apa-apa orang cakap macam Yang ketiga tu saya tak faham macam mana boleh dapat. Yang mana? Ni. Yang ketiga, persamaan ketiga tu cikgu. Persamaan ketiga. Okey, persamaan ketiga basically sebenarnya yang ni kan. Persamaan ketiga ni ialah persamaan yang pertama ni tu 3X tambah 2Y bersama dengan 19 ni. Kita ambil keseluruhan ni, kita darabkan semua dengan 2. So 3X darab dengan 2 kita akan dapat 6X. 2Y darab dengan 2 kita akan dapat 4Y. 19 darab dengan 2 kita akan dapat 38. So daripada situ kita dapatlah persamaan ke-3. Okey. Okey cikgu, faham. Okey, so daripada situ seterusnya kita just buat persamaan sahaja. Kita tolakkan dia. 10, 5X, 10 dapat X bersama dengan 2. Dan kita masuk saja X dalam yang ni. Apa yang berlaku, saya masukkan X tu ke dalam persamaan pertama. Dari situ kita dapat Y bersama dengan 6, 5. Ini yang pertama lah. Okay. Alright. So kita masuk pada soalan C balik tadi. Okay, ketidaksamaan linear X tolak 5 per 3 lebih sebesar atau sama dengan 1. 3X tolak 2 lebih per 4 lebih rendah daripada 4. Okay. Jadi apa yang boleh kita buat? Pertama sekali kita asingkan saja dulu. Kita selesaikan satu-satu persamaan lah. Kita selesaikan dulu persamaan X tolak 5 lebih rendah daripada 3 per 3 besar atau sama dengan 1. Basically 3 boleh naik atas, kita dapat X tolak 5 lebih besar atau sama dengan 3. Kita akan dapat X bersama dengan lebih besar atau sama dengan 8. Ini yang pertama. Yang kedua, 3X tolak 2 per 4 lebih rendah daripada 4. 4, 16, so 3X
tolak 2 lebih rendah daripada 16. Yes, 16. So kita get 3x lebih rendah daripada 14. So x. Oh, kena darab lah cikgu. Oh, sorry. Sekejap. Yang ni 16. Yang ni 3x. Pindah kanan tambah. Bukan tolak. Sorry. Tambah so jadi 18. So x kita akan dapat lebih rendah daripada Okey. 7. Plus sorry 16. 6. 7, 21. 6. Okay, kita dah dapat 2. X lebih besar atau sama dengan 8. X lebih rendah daripada 6. Okay, so maksudnya X. Okay. Patut saya tanya sekejap, macam pelik je. Ada tolak X kat sini. Sorry, tolak X. So kat sini akan dapat X, dapat 3, sini ada tolak X. So sini akan dapat 3 tolak 3X. So kat sini sepatutnya kita akan dapat 3X tambah X. So 4X lebih besar atau sama dengan 2. Dengan 8. So X kita akan dapat lebih besar atau sama dengan 2. Okay, baru betul. So saya macam sekejap. Okay, offset sikit. So kat sini X mesti lebih kecil daripada 6. Tapi X mesti lebih besar atau sama dengan 2. Dia macam tu. Okay. So dari situ kita boleh terus carilah. Kita ambil semua nombor yang duduk di antara 2 dan 6. Sebabkan ini adalah lebih kecil atau sama dengan, so maksud kita boleh start dengan 2, 3, 4, 5, 6 tak ada sebab dia tak ada besar sama dengan. Dia hanya lebih kecil saja. So sampai 5 sahajalah. So ada 4 sahaja nombor dia. So macam tu sahaja. Okay, seterusnya. (27A1) dan 2. Cari nilai X dalam setiap rajah berikut. 46 bahagi 2. Okay, 46 bagi 2 boleh. Itu nombor 1, nombor 2. 180 tolak 35 tolak 60. Siapa boleh cuba dulu nanti check.
27A 1 dan 27A 2. Okey. Kita terus terang 27A 1 ni dia a bit macam orang cakap memperdayakan sikit. Kenapa? Sebab dia 46 kat sini. Tapi dia bagi tahu kita ianya adalah sama sisi. Okey, tiga segi sama sisi secara logik dia, sudut dia sepatutnya semua adalah 60. Okey. Itu yang logik dia lah. Yang 60. 60. Yes. Logiknya semua mesti 60. Sekarang 46. So basically sebenarnya dia bukan semudah 27 bahagi 2 lah. 46 bahagi 2 Cara dia lah nombor satu, kita kena tahu 2x. Basically ni sebenarnya silap dekat mana tau. Yang ni tak wujud sebenarnya. Dia hanya 2 ni je nak bagi tahu. Sebenarnya. Sebab cadangan jawapan dia ialah 2x tambah 46 tambah 46. Okay, bersamaan dengan 180. So sini a bit decisive sikit, sorry. Saya pun patut saya terangkan. Dua ni sahaja yang sama, dia sama kaki sebenarnya. Dari situ kita akan jumpa 2x bersamaan dengan 88 lah. Okay, 180, 186, 186 dapat 88. So dari situ kita akan jumpa x, jawapan dia ialah 44. Okay. Saya tahu basically saya tak perasan, sepatutnya saya cerita kat awak dia punya undang-undang dia. Okay, but this one is tak apa. Benda ni tak apa. Basically kita tahu ini adalah poligon 4 sudut, segi 4. Okay, sebab kita ada 4 bucu dia atau sudut dia. Dan kita tahu keseluruhan kalau kita campur mesti 360. So apa-apa pun kita boleh cari yang ni. Yang let's just say saya bagi yang tu jawapan dia ialah y dulu . So kita boleh cari y dengan cara 360 tolak semua sudut yang ada kat sini, iaitu 35, 45 dan 60. 35, 45 tolak juga dengan 60. So kita akan jumpa y bersamaan dengan nilai dia ialah 220. Okay. So tu y sebelah sini. So yang ni ialah 360 darjah sebab satu bulatan. So kita boleh terus jumpa x dengan cara 360 tolak 220. Kita akan dapat nilai jawapan dia ialah 140. So itulah sudut dia. Okay, 140. Okay. So, teruskan. Diberikan P, X adalah satu faktor perdana bagi 45 dan Q, X adalah satu nombor perdana dan satu lebih rendah dengan X atau lebih rendah daripada 15. Senaraikan set P, lepas tu lukis satu gambar darjah Wien untuk menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. Lepas tu senaraikan semua subset bagi set
Okey. So, diberikan P, X adalah faktor perdana bagi 45. Okey, dan seterusnya Q, X ialah satu nombor perdana dan satu lebih rendah pada X lebih rendah daripada 15. Okey, itu adalah dia punya kriteria dia. Pertama sekali kita carilah faktor 45 secara keseluruhan. Okey, setelah kita jumpa semua faktor dalam 45 dan kita boleh terus cari nombor perdana dia dan kita akan perasan nombor perdana untuk P hanyalah 3 dan 5 sahaja. Okey. Okey, 3 dan 5 sahaja. So itu adalah faktor perdana dia lah. So untuk P, jawapan dia 35. Tu set P lah ya. Seterusnya satu gambar rajah Venn menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. So 3, 5 adalah nombor perdana dan nombor perdana di antara 1 dan 15. Dan kita perasan semua yang ada di Q mesti ada dekat, semua yang ada dekat P mesti ada dalam Q, tapi tak semua dalam Q ada dalam P. So apa yang boleh kita buat? Kita boleh buat 2 bulan macam ni, di mana kita ada P dekat dalam dan kita ada Q dekat luar. Memberitahu 3, 5 di dalam ni, which is ada juga dalam Q, di mana ianya ada juga dalam Q dan Q ada lagi selebih-lebihnya lah. So ada macam 7, ada 11 kat sini semua. Lepas tu dia minta apa? Senaraikan semua subset bagi set P. So subset untuk kita buat, pertama sekali set yang tak ada apa-apa. Itu satu subset. Satu subset lagi iaitu 3 sahaja. Satu subset lagi. Satu subset lagi ialah 5 sahaja pun boleh. Itu pun satu subset untuk P. Satu lagi set yang ada kedua-dua 3 dan 5. So ni semua adalah subset untuk P lah. Secara keseluruhannya lah. So subset bermaksud semua keberangkalian set yang boleh ada dalam tu. Itu adalah subset. Okay. So ini kira settle untuk matematik hari ni. So insyaAllah kita terus masuk Sains.
Kalau ikutkan saya punya nota ni, kita dah habis sampai nombor 6. Nombor 7 kita tak masuk lagi kalau ikut nota saya lah. So, kita boleh terus masuk nombor 7 saja. Okay. Nanti saya tunjuk A dulu, nanti terus tengok B, C dan juga D. Kalau tidak, tengok B dengan C terangkan. Okay, A dengan B lah. Nombor 7. Rajah 71 menunjukkan banjir yang melanda Kampung Damai dan sekolah telah dijadikan sebagai pusat pemilihan banjir. Sekumpulan sukarelawan telah bertugas di pusat tersebut. Nyatakan satu ciri bagi air tulen. Itu pertama kita nak cari. Bagi satu ciri air tulen. Seterusnya, terangkan mengapa kereta Rajah 71 tenggelam. Okay. Pertama cari tulen. Lepas tu Rajah 71 kalau kita tengok ada kereta tenggelam macam ni. Dia tenggelam. So persoalan dia kenapa dia tenggelam? Okay. So, soalan pertama nyatakan satu ciri air. Okay. Antara satu ciri air tulen ialah ini. Tidak mempunyai bau, tidak ada rasa dan juga tidak ada warna lah. Okay, ada 3 kriteria yang kita boleh masukkan. So, boleh pilih salah satu saja. Okay. Ada bau, rasa ataupun warna. Ada satu masalah lah. Soalan kedua, mengapa kereta tenggelam? Okay. Yang boleh kita masukkan ialah pertama Zarah.
besi, maaf, dia adalah logam yang tiga, logam yang terbina uh, yang membina kereta tidak mempunyai ruang antaranya, antara zarah. Okey, alhamdulillah kita boleh bagi tahu. Sebab dia bagi tahu benda tu solid kan, solid atau pepejal dia tidak mempunyai ruang lah. Lepas tu kita boleh bagi tahu juga yang kereta lebih umpat berbanding disebabkan kereta lebih umpat berbanding dengan air, dengan tu kereta akan lebih berat lah. Dia akan tenggelam. Terusnya C. Ali mengeringkan pakaian yang basah dalam sebuah bilik seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.2. Terangkan mengapa pakaian di dalam rajah 7.2 tidak dapat dikeringkan dengan cepat. Okay. Okey, so Ali dikeringkan pakaian basah dalam bilik. Okey. So, sekarang kenapa pakaian dalam rajah 7.2 ni lambat dikeringkan? Pertama sekali kita kena tengok kriteria bilik yang diletak tu lah. Kalau kita perasan bilik tu dia tak cakap ada buka kipas ke apa, tak ada kan. So basically pada pertama yang kita boleh assume, kita boleh agak dalam bilik tu ialah pergerakan udara dia adalah kurang. Ataupun kita boleh juga sebut kelembapan udara adalah tinggi. Ini pun kita punya udara kita kelembapan dia agak tinggi jugalah. Ataupun boleh juga kita cakap suhu bilik adalah rendah. Okay. Disebabkan semua ni, iaitu proses penyejatan air berkurang. Tiga-tiga tu lah boleh tulis salah satu. Menyebabkan proses penyejatan air kurang, dengan itulah sebab kenapa baju tu lambat ke okay. Seterusnya apa dia tanya kita?
Tanda jumlah 3 menunjukkan ceret J dan ceret K mengandungi dua jenis minuman panas untuk mangsa banjir. So ada air panas dan juga air panas dan kopi. Berdasarkan tanda jumlah 3, minuman air panas dan ceret manakah mempunyai takat didih yang lebih tinggi? Okay. Kita ada air panas, satu lagi air panas kopi. Mana yang takat didih dia lebih tinggi? Takat didih tinggi. Mana yang lebih tinggi? Terangkan juga kan? Terangkan juga. Terangkan jugalah kenapa ini lebih tinggi. Alright, ceret K kerana kehadiran benda asing yang menyebabkan iaitu kopi menyebabkan takat didih meningkat. Yes. Alright. Benda mana yang lebih tinggi? Pertama ianya ceret K lah. Okay. Kenapa ceret K lebih tinggi? Kerana ceret K mempunyai benda asing. Itu kopi yang meningkatkan takat didih. Okay. Betul lah. Bagus. Okay, kita terus kepada soalan seterusnya. Nombor 8. Seorang guru menjalankan satu demonstrasi menggunakan penurun bunsin dalam sebuah makmal. Satu kebakaran kecil telah berlaku seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 81. Selain daripada oksigen dan api, nyatakan satu lagi keperluan bagi membolehkan pembakaran berlaku. Berikan dua sebab mengapa karbon dioksida digunakan.
Alright. Haba. Okay, kenapa menggunakan karbon dioksida? Satu lagi tu adalah haba. Selain daripada bahan api dan juga selain daripada bahan api dan juga oksigen, satu lagi bahan yang diperlukan ialah satu lagi dia tanya, alat pada api menggunakan gas CO2 atau karbon dioksida lah. Digunakan untuk memadamkan api tersebut. Kenapa? Berikan dulu sebab kenapa karbon dioksida digunakan. Okay. Jawapan dia ialah sebab pertama disebabkan karbon dioksida adalah lebih tumpat berbanding oksigen. Yang kedua, ia juga bertindak sebagai ejen pendingin. Okay. Apabila ada berlaku ejen pendingin, so haba akan berkurang. Bila haba berkurang, api tak boleh lah. C. Rajah 8.2 menunjukkan semburan aerosol. So ada semburan aerosol, reset ke partial top ke apa. Seorang perokok tegar sedang menyembur penyegar udara seperti yang rajah 8.2 bagi menghilangkan bau asap rokok dalam bilik. Terangkan langkah berjaga-jaga yang patut diambil untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Saya nak salin jawapannya cikgu. Dengan nak salin jawapan, okey sekejap. Cikgu, jawapan nombor 7 tu apa? Saya skip tadi. Tak tengok jawapan dia. Jawapan nombor 2 yang mana? Tujuh. Yang mana nombor ni? Yang 7D. Dadu. 7 dadu. Yang tak ada dia ni. Oh, okey. 7D sekejap Saya tunggu ni. Tujuh D. Boleh. Terus saya nak salin jap.
Terima kasih cikgu. Betul Okey. Kita tengok balik soalan tadi. Okey. Apakah langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kemalangan apabila kita buat semburan ni? Tak apa, saya terus bagi jawapannya lah. Langkah berjaga-jaga ialah pertama sekali kita tahu timbun ni mudah terbakar. Apa langkah berjaga-jaga yang boleh kita buat ialah kita sembur mesti jauh dari belah. Kalau kita nak sembur, kita nak gunakan, kita mesti jauhkan semburan kita daripada supaya dia tak boleh terbakar. Itu yang C. Seterusnya, nombor 6. Jadual 8 menunjukkan keadaan bagi tahap pencemaran udara berdasarkan indeks pencemaran udara yang berbeza. 50. Lebih baik sederhana tidak sihat lah. Pembakaran terbuka kepanjangan menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara lebih 200. Sekolah-sekolah tempat tutup. Mengapa? Okey. Sekarang ni, kita ada satu keadaan di mana kita punya API kita, API kita atau IPU kita lebih daripada 200 dan sekolah ditutup. Kenapa? Okey. So sekarang ni kita satu keadaan di mana udara dekat kawasan tu lebih daripada 200 dan sekolah tertutup. Kenapa? Okey. Mengikut kepada data yang kita pegang, kita boleh terus dapat tahu sebenarnya ada IPU yang tinggi melebihi 200 menunjukkan udara yang tidak sihat. Udara ini mempunyai banyak zarah-zarah terapung yang mampu Menyebabkan kesihatan. boleh mengurangkan kesihatan, mampu mengurangkan kesihatan yes, boleh. Holy. Seperti
KE. Suatu pun ada sekolah, seorang murid melihat sebuah bas melintasi kawasan sekolah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.3. Huraikan kesan tersebut terhadap kesihatan manusia. Sorry, saya saya Batuk-batuk. Ya. Yes. Boleh. Betul, eh? Udara. Asal kenderaan akan merasakan hasil. Okey. Asap kenderaan akan merosakkan sistem respirasi. Okey. Oh. Okey. 9 pula. 9 berapa soalan? C D E. Okey, kita habiskan nombor 9. Nombor 9. Pada tahun 2011, Jepun telah dilanda gempa bumi dan tsunami yang kuat. Akibat daripada itu, bekalan kuasa dan sistem penyejukan reaktor fungsi dan mengakibatkan bahan radioaktif tersebar ke persekitaran. Apakah maksud bahan radioaktif?
Unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Boleh. Okey. Betul? Boleh. Unsur yang mempunyai nukleus yang tak stabil, atau boleh juga tulis macam ni bahan dia punya nukleus yang tidak stabil kan memancarkan sinaran radio seterusnya. Darjah 91 menunjukkan satu contoh yang perebutan bahan radioaktif uranium 235. I90. I90. Okey, 190. Okey. 190. 292. Nombor 190. Betul. Dan nombor 2 tadi ialah nombor 2 apa tadi? 90. Tadi uranium 231, uranium 235. Nombor proton dia ialah Tak negatif ke cikgu? 90. Mana? Tak. Dia tak ada negatif. Negatif ni saya letak sebab just Oh, okey. Tak ada perlukan. Just nombor saja. Okay. Basically kalau kita tengok tadi dekat sini lah Okay, C. Anda merupakan seorang pegawai di sebuah agensi nuklear dan dijemput untuk menyampaikan ceramah tentang separuh hayat di hadapan kekenangan penerbangan. Berdasarkan 9.2 dah tunjukkan graf itu bagaimana anda menentukan separuh hayat unsur tersebut. So basically yang ni cara dia lah. Pertama sekali kita tengok mana separuh. Daripada 800 separuh dia mana? Separuh dia kat 400 kan? 800 bahagi 2, 400. So daripada 400 ni kita boleh tarik. Sampaikan dekat garisan. Turun. So separuh daripada 400 ialah 200. Daripada 200 kita boleh tarik. Bahagian mana yang akan bertemu lah tu? Turun. Mana? Dekat graf. Awak boleh lukis kat graf je. Sebab sekarang ni dia bagi kita graf. Graf untuk satu bahan radioaktif lah. Okey, bahan radioaktif tu pula itu dia punya berat dia lah sepanjang dalam masa 20 saat, 40 saat, 60 saat, 80 saat, 100 dan 120. So asal beratnya 800 sebabkan dia cakap separuh. So kita bagikan dengan 2. So 800 bahagi 2, 400. So daripada 400 tu lah kita tarik. So, kita tahulah, maksudnya dia punya half life dia ialah 40 saat. Setiap 40 saat Lepas dia akan terus separuh tu separuhnya lagi lah. 40 saat dia akan terus separuh dan seterusnya. Lepas 800 ke 400 kan separuh. Okey, separuh. Ini separuh dia. So, daripada 400 ni kita separuhkan lagi bahagi 2 kita akan dapat 200 pula. Ini separuh dia. So kalau ada lagi satu sebenarnya dia dekat sini ada 100 lah. Sebab sampai 100 tak ada dalam ni. Dia just turun. Bahagi 2 sahaja. Okay, so kita tahu kalau tengok perasan kat sini nilai dia sama je 40, 80, so kat sini 100, 120 dan seterusnya. B. Jadual seminar menunjukkan 3 sinar radioaktif yang boleh digunakan untuk mengimbas bagasi di lapangan terbang. Berdasarkan jadual seminar terangkan mengapa sinaran gamma lebih sesuai untuk mengimbas bagasi di lapangan terbang. Kerana kuasa penembusan dia tinggi. Kenapa gamma yang
Kuasa tembus di betul. tinggi. Betul. Sebab kadar penembusan dia tinggi. Penembusan gamma adalah paling tinggi. Okay. So dengan tu dah lebih senang, lebih banyak lah item kita boleh nampak. Okay, last. Kompon 60 boleh digunakan untuk memandulkan lalat buah dan pangkalan terbang. Wajarkah kegunaan bahan radioaktif terse